Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah pagi yang memberi keberkatan kepada kita, kekuatan kepada kita, semangat kepada kita, inspirasi kepada kita untuk kita membina kehidupan yang lebih baik. Saudara penonton yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sebagai insan ini, di antara nikmat yang cukup besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita ialah nikmat keluarga. Keluarga. Sama ada kita ada isteri, kita ada anak, kita ada ibu, kita ada ayah, kita ada adik, kita ada abang, kita ada kakak, kita ada pakcik, kita ada makcik, kita ada sepupu. Semua ini merupakan keluarga kita dan ianya merupakan sebagai suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Orang yang tidak menghargai nikmat ini, dia akan melihat bahawa perkara ini biasa. Sebab itu ada orang sanggup berkelahi dengan ibunya sendiri, ayahnya sendiri, pakciknya sendiri, makciknya sendiri, adiknya sendiri, kerana sebab yang remeh-temeh. Kerana itu kalau kita lihat saudara penonton yang dirahmati Allah, suatu doa yang Allah ajar kepada kita dalam Al-Quran yang kita baca hari-hari, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka, yakni hamba Allah yang Allah redha itu. Ayat ini cerita sambungan kepada sifat ibadur rahman, hamba Allah, Allah yang bersifat Ar-Rahman, hamba Allah yang terpilih, sifat mereka semua baik-baik. Jadi antara sifat mereka yang baik-baik ni, orang yang dipilih oleh Allah ni, kekasih Allah ni, orang ni sebut dia berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka menyebut, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada isteri kami, daripada zuriat kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang yang bertakwa. Saya nak besarkan fokus kepada azwajina wa dhurriyyatina. Biasa kalau kita sebut azwajina wa dhurriyyatina, isteri, anak begitu saja. Tapi saya nak besarkan dimensi itu ialah kepada kaum keluarga kita. Maknanya orang yang beriman ini, dia nak anak dia, cucu dia, semua sekali ni yang boleh menyejukkan pandangan mata hati, tak berlaku perbalahan, tak berlaku sengketa dan sebagainya. Perkara yang kedua saya nak sebut ialah tentang nikmat dunia akhirat ni, bila hubungan keluarga itu terjalin baik, tak ada pemusahan kerana kerbau, kerana lembu, kerana faktor-faktor yang tak munasabah. Dalam satu hadis Nabi sebut 4 perkara, kalau orang tu dapat, dia dah dapat sebenarnya kebaikan dunia akhirat. Kalau ada 4 perkara. Apa dia? Qalban syakira, hati yang sentiasa bersyukur. Hati bersyukur. Hati bersyukur ni maknanya, kalau dalam kita kata hubungan keluarga, hati dia bersyukur, dia tak rasa dengki yang saudara dia ke, yang pakcik dia ke dapat sesuatu yang lebih baik daripada diri dia. Umpamanya katalah dapat motosikal baru, umpamanya dia tak rasa dia tak dapat, dia rasa marah, tak. Sebab dia punya qalban syakira, hati yang bersyukur. Tapi kalau hati tak bersyukur, dia rasa marah. Macam mana pakcik dia ni dapat? Pakcik ni orang susah dapat motor baru.
Saya ni kerja pendapatan tinggi tapi tak ada motosikal, bagai contohlah. Jadi di situ kita lihat akan dapat hindarkan, kita kata, kegawatan dalam keluarga ataupun hubungan yang tak baik. Boleh buang sengketa dengan qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisan yang zakira. Kebaikan dunia akhirat ni ialah lisan yang sentiasa berzikir. Zikir kepada Allah, menyebut kebesaran Allah. Tapi kalau dalam istilah sengketa keluarga, kita akan lihat bukan lisan yang zakira, tapi lisanan atiba, lidah yang sentiasa menyalahkan. Kawan tu menyalahkan kawan ni, buruk sangka dan sebagainya. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabira. Orang yang tubuhnya yang menahan dugaan hidup. Dia menahan dugaan hidup. Dia melihat apa ujian tu dia tahan. Yang keempatnya ialah orang yang dikurniakan dengan pasangan, tak kiralah suami ke isteri, yang diberi kelebihan, maknanya cara mudahnya isteri yang baik ataupun suami yang baik. Kata kalau dalam sengketa keluarga ni, makna ada yang mendamaikan, suami mendamai ke, isteri yang menyejukkan hati suami dan sebagainya. Kita lihat di situ bahawa sengketa keluarga tak akan bawa apa-apa kebaikan, tapi akan bawa kemusnahan dalam hidup. Rasa tak seronok, rasa tak tenteram. InsyaAllah kita jawab mesti tak seronok. Sebab bila kita tak seronok, bila kita berkelahi, tak seronok. Dia tak seronok, kita tak seronok. Bila nak jumpa, tak tahu nak cakap apa. Ini kita kata kesan daripada sengketa. Jadi jiwa pun tak tenang, jiwa pun tak tenteram. Jadi di situ kita lihat tak wajar kita jadikan perkara remeh-remeh itu menyebabkan kita bersengketa. Saudara yang dirahmati Allah, kita lihat contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Nabi dapat membina keluarga yang cukup bahagia. Nabi sentiasa mengambil berat tentang keluarga baginda. Bahkan kalau kita lihat selepas kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, Nabi masih membina hubungan dengan keluarga Khadijah. Walaupun Khadijah tak ada, tapi dicarinya keluarga Khadijah, dibuat baik kepada keluarga Khadijah. Sebab saya katakan tadi, di awal tadi, keluarga ni suatu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita ada pakcik, kita ada makcik. Macam saya katakan tadi berkali-kali, rahmat. Suatu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan rugi kalau kita tak gunakan peluang yang ada ni untuk berbuat baik kepada mereka mengikut tahap kemampuan yang ada kepada kita. Kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW yang diceritakan tentang perangai ataupun akhlak Rasulullah SAW yang menyebabkan tak ada sengketa yang besar dalam keluarga Nabi. Saya tak nafikan ada beberapa insiden, tapi terpencil daripada keluarga Rasulullah SAW. Sebabnya sifat Nabi seperti yang dicerita oleh sahabat, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha wa kana yaqul inna min khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Mafhumnya lebih kurang Rasulullah menyebut Nabi ni dia bukan suka benda yang buruk ataupun bercakap benda yang buruk, tapi Nabi selalu ungkapkan orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlak. Itu orang paling baik. Jadi daripada situ kita lihat akhlak Rasulullah SAW. Nabi tak cari musuh, Nabi tak orang kata tak nak cari pasal. Kita ambil contoh, ini bukan dengan keluarga Nabi, dengan orang Yahudi. Datang orang Yahudi, jumpa Nabi SAW, dia kata Assalamualaikum. Dia sepatutnya Assalamualaikum. Itu orang Islam lah beri salam. Ni dia kata, orang Yahudi kata kepada Nabi Assalamualaikum. Tuan-tuan tahu, asam maksud dia asam racun. Maknanya salam racun lah kepada Nabi. Lalu Aisyah jawab, Alaikum wa lana'akumullah wa ghadaballahu alaikum. Maka Aisyah jawab, kamu pun dapat laknat Allah, dapat kemurkaan Allah. Aisyah jawab, Nabi tak jawab lagi. Maka Nabi menyebut, mahlan ya Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaka wal unfa wal fahsya. Nabi kata,
Relaxlah Aisyah, tenang wahai Aisyah. Kamu kena berlembut, kamu kena jauhi sifat kasar, cakap yang sebegitu. Lalu Aisyah menyebut, awalam tasma' ma qalu, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke dia kata tadi? Dia kata assalamualaikum, salam racun pada kamu. Lalu Nabi jawab, awalam tasma'i ma qultu, kamu pula Aisyah tak dengar ke apa yang saya cakap? Saya cakap yang kata begitu. Jadi ini kita lihat bagaimana Nabi ni, itu kita ambil orang luar, orang Yahudi tu, yang sentiasa nak berusaha nak menghancurkan Nabi, nak bunuh Nabi. Tapi dalam percakapan itu sendiri Nabi tunjukkan di situ cara nak jauhkan sengketa. Sebab kalau berlawan pun dia tak akan beri apa-apa faedah. Tapi berbeza dalam kadang-kadang keluarga kita ni, yang jadi masalah ialah orang kata naik toncang, sama-sama naik. Jadi bila begitu maka akan berlakulah sengketa. Jadi kita dapat fahami daripada situ ialah, kalau kita nak hindari sengketa itu sendiri, kita kena berakhlak, kena semai ciri-ciri akhlak yang baik. Antaranya ialah bila kita bercakap, kita kena bercakap yang elok, cakap yang baik-baik. Yang itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau dalam keadaan begitu bercakap, kalau salah seorang itu bercakap kasar, salah seorang tu, itu mungkin kita lah, sepatutnya kita kena diam. Dia manusia begitu. Dia tak boleh sama-sama lawan bercakap, sama-sama bercakap. Dia salah seorang tu kena diam. Kena dengar. Dengar tu maksud nak dengar sungguh ke, ialah dengar untuk meredakan keadaan. Tapi kalau pada masa tu juga sama-sama bercakap, dia akan menimbulkan konflik yang berpanjangan. Macam suami isteri jugalah, kalau dia ada krisis sikit sebanyak, salah seorang tu kena jangan bercakap. Bukan tak bercakap tu takut, bukan begitu. Bukanlah orang tak bercakap tu dia tak ada hati. Ada hati. Tapi waktu dan saat ketika itu elok sekali kalau salah seorang daripada pasangan tersebut cuba mendiamkan diri. Saudara yang dirahmati Allah, dan kita lihat juga bagaimana sengketa keluarga ini bercanggah dengan kehendak dan ajaran Islam. Sebab dalam satu hadis Rasulullah menegaskan, ar-rahimu mu'allakatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'allah. Nabi sebut ar-rahim, hubungan silaturahim ni dia berada di arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyebut, man wasalani wasalahullah, siapa yang hubungkan saya, yang bina hubungan silaturahim sesama keluarga, maka Allah akan hubungkan dengan dia. Maknanya akan di situ ada silah, ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qata'ani qata'allah, siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memutuskan hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memutuskan hubungan dengan hamba tersebut. Dan insya-Allah kita lihat beberapa perkara lagi tentang perkara ini, supaya insya-Allah kita dapat bina keluarga yang aman, keluarga yang harmoni, semua hidup dalam keadaan aman, damai, tak rasa sesuatu yang tak sedap dalam hati, tapi bina hidup dengan penuh hormat, menghormati antara satu sama lain. Kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Dapat kita jauhkan daripada keluarga kita. Satu perkara yang penting dalam konflik keluarga ni ialah, setiap daripada kita sebenarnya kita kena sentiasa muhasabah diri. Kalau berlaku orang tak berapa senang kepada kita, ramai keluarga tak senang pada kita, kita patut muhasabah diri. Kita tak boleh rasa kita ni betul dah, saya ni baik dah, tapi pasal apa keluarga tak suka, pakcik tak suka, makcik tak suka kat saya ni rasa saya baik. Itu perlunya muhasabah. Kita lihat suatu perkataan ataupun suatu ingatan yang dibuat oleh seorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Antaranya Muhammad bin Sirin ni tulis buku tentang tafsir mimpi. Jadi Muhammad Sirin kata, "Inni la'arifu musibati fi khuluqi zaujati wa dabbati."
cantik sekali kata-kata Muhammad Ibn Sirin. Kata dia, saya dapat memahami sesuatu yang tak baik berlaku kepada saya kerana faktor akhlak saya, faktornya ialah akhlak ataupun perangai isteri saya dan binatang saya. Maksud dia begini, Muhammad bin Sirin kata, kalau dia bila dia dapat sesuatu musibah tu, dia muhasabah diri, ini mungkin kerana dia tengok kepada akhlak isteri dia. Mana kalau isteri dia, contoh saya cakap mudah ni, isteri dia tak layan, dia tak pandang dia umpamanya, ini mungkin maksiat. Maksiat, bukan musibah tadi, maksiat. Kerana maksiat yang dia lakukan. Dia kalau dalam sejarah dulunya pakai binatang ternakan ni, tunggangan, kalau kuda tu lari daripada dia, maknanya ada sesuatu maksiat yang dia lakukan. Kita lihat di situ bagaimana perlunya muhasabah diri. Jadi untuk kita melengkapkan supaya jauhkan sengketa keluarga ni, ialah kena semai ciri-ciri keimanan kepada Allah. Sebab tu kena ada ilmu. Orang tak ada ilmu, dia rasa kalau dia berkelahi pun dia rasa tak ada apa. Dia kata, apa yang susah? Kita pun tak perlu duit dia, kita tak perlu kereta dia, kita ada kehidupan kita sendiri. Itu orang tak ada ilmu cakap. Orang ada ilmu, dia cakap lain. Orang ada ilmu, dia cakap bahawa membina hubungan keluarga ni merupakan amal soleh. Membina hubungan keluarga ni dijanjikan oleh Nabi, umur dia akan diberkati, rezeki dia murah. Ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Orang tak ada ilmu, orang tak mengaji, orang tak belajar ni, dia rasa tak apa-apa. Dia kata, saya dah ada pendapatan saya, apa yang saya susah? Bukan saya minta duit dengan dia. Tidak ada perbezaan. Kita kalau berlaku sengketa dalam keluarga, itu menunjukkan maknanya kita ada masalah sebenarnya. Hubungan kita dengan Allah SWT. Dan perlu sangat dalam membina hubungan keluarga ni, kaum kerabat ni, perlu kita kata sifat kesabaran, sabar. Sabar kerenah orang, cara bercakap orang, petutur orang, perlukan kesabaran. Dan disitulah sebenarnya menunjukkan keupayaan kita untuk mempraktikkan sifat sabar. Dia sabar ni bukan bila datang musibah saja, bila datang tsunami saja sabar. Sabar ni juga bila kita berinteraksi dengan kaum kerabat. Ialah latar belakang pelajaran berbeza, daripada negeri yang berbeza kadang-kadang, jadi perspektif yang berbeza-beza. Jadi kadang-kadang adalah sedikit sebanyak perkara-perkara yang tak berapa kita suka, tapi insya-Allah dengan ada kesabaran itu dapat mengatasi, tak akan berlaku sampai konflik keluarga. Dan penting juga dalam hubungan kekeluargaan ini kena panggil gelaran yang baik. InsyaAllah tak akan timbul masalah, tak timbul konflik. Ini kita ada pakcik, tapi tak pernah pun kita pandai panggil dia nama pakcik. Diam je. Terutama pakcik tu mungkin keluarga, isteri kita ke siapa-siapa, kita tak panggil, senyap, pergi rumah tak bercakap. Contoh. Jadi kita kena panggil lah, ungkap lah. Kadang-kadang kita ada adik ipar, ada abang ipar, tapi kita tak pernah membahasakan abang ke, apa-apalah istilah kita tak pernah, kita diam. Tak pernah pun sebut nama abang ipar kita, adik ipar kita. So macam mana nak datang? Kasih sayang, macam mana kita nak bina hubungan yang baik? Di situlah kita lihat panggil dengan panggilan yang baik ini pun juga penting. Sebab itu dalam masyarakat Melayu kita ni banyak istilah-istilah pak lang, macam-macam istilah lah, pak long yang digunakan. Itu sebenarnya gelaran itu akan membina kemesraan, dan insya-Allah dia akan boleh menjauhkan konflik ataupun sesuatu yang dapat merosakkan hubungan kekeluargaan. Dan ingat juga, kalau kita nak bina hubungan keluarga yang baik, jauh daripada konflik dan sebagainya, kita, jika Allah Ta'ala beri kepada kita ni rezeki, kita jangan rasa lokek dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Ingat begini, rezeki itu adalah kurniaan Allah. Allah boleh beri, Allah boleh tarik. Jadi kalau kita ada kelebihan rezeki, jadi kita kena jadi yang agak mudah untuk bantu saudara mara kita. Tak semua saudara mara kita bernasib baik, jadi bantulah mereka. Jangan kita rasa kita jaga kepentingan diri kita saja. Bila kita hidup senang, kita biarkan apa yang nak berlaku kepada keluarga kita yang lain, tak apalah, berlakulah. Tapi kita kena ambil sikap, biar kita ni biar ada sifat pemurah. Sebab tu nak bina hubungan ni, kadang-kadang buatlah jamuan di rumah kita, panggillah kaum kerabat kita. Ini sebenarnya
akan menyuburkan kasih sayang. Tapi kalau yang kita fikir ni kepentingan diri kita, atau kita fikir buat belanja, buat jaman, habis duit pula, itu sebenarnya kita tak akan ke mana-mana. Nak meraih kasih sayang dalam keluarga ni kena lakukan pelbagai cara. Untuk kita jadikan timbul dalam hati ni perasaan kasih sayang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menjelaskan cara nak timbulkan kasih sayang. Antara ni bertegur siapa? Afsyus salam bainakum. Kamu sebarkan salam. Salam tu maksudnya beri assalamualaikum, dan di situ juga maksudnya ialah menyebarkan salam dengan erti kata kita menegur orang. Tegur orang, tegur kaum keluarga kita. Tapi kalau masing-masing tak tegur, buat tak tahu, jumpa buat tak tahu, itu kita kata ianya tak akan memberi apa-apa kebaikan. Sebab itu saudara kaum muslimin, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita kena lihat soal bina keluarga, soal jauhkan konflik, masalah dalam keluarga ni soal besar pada kita. Kalau ada yang kena perkara remeh-remeh, kerana tak jadi bertundang lah, tak jadi berkahwin lah, sampai jadi sengketa sampai berpuluh-puluh tahun, ianya tak akan beri manfaat. Jadi kita muhasabah betul-betul. InsyaAllah kalau yang agak sesuatu yang terguris tu, kita tampal balik insyaAllah, supaya kita hidup dalam keadaan tenang dan kita capai keluarga yang mempunyai silah, mempunyai hubungan yang baik insyaAllah. Sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.